Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk sahabat semua lah. Okey, video kali ini berkaitan dengan ES5 lagi, tapi ES5 Dream Jet Road menggunakan crankcase original ES5 Dream. Kiri kanan. Okey, bukan kelas 1 lah. Ni original punya. Ni ada nombor enjin semua. Ni adalah crankcase aku motor yang aku pasang motor aku sendirilah, ES5 Dream. Kan sebelum ni kan ada crankcase yang kiri kanan aftermarket tu kan, Forest One. Yang tu aku dah pasang kat motor aku. Cuma kat sini ada beberapa aku nak beritahu. Crankshaft racing yang aku buat custom tu, aku dah pakai, aku dah pasang. Alhamdulillah, performance semua baik, cantik semua. Cuma baru ni ada gegar sikit rupa-rupanya. Timing chain ada masalah sikit kat bahagian timing gear tu. Aku longgar, jadi dia bergegar lah sikit. Awal-awal tak gegar. Lama tu aku bawa hari kedua gegar apa semua tu. Jadi aku check ada longgar kat situ. Jadi alang-alang tu aku rasa memang nak tukar spek. Sebab crankshaft ni bila masuk kat sana, okay, power dia memang power lah. Lebih pada aku expect lah. Sangat kuat. Dan aku tak rasa dia boleh tampung lah. Dia punya power tu kan. Aku takut crankcase tu tak tahan. Sebab crankcase Forest One tu, crankcase aftermarket ni dia baru. Jadi dia heat treatment, panas sejuk dia masih baru lagi. Dia punya ni lembut. Masa aku ketatkan skru-skru dia tu macam agak tak berapa ketat lah orang kata. Tak boleh ketat sebab dia macam kita rasa lagi besi dia lembut. So aku takut dia tak tahan. Jadi aku dapat nasihat daripada kawan-kawan lah. Dia kata untuk crankcase tu elok pakai Class 1 standard je. Jadi aku beli lagi crankshaft standard Class 1. Aku buat motor aku tu ES5 Class 1 56. Spek 56 Class 1 standard je. Jadi crankshaft racing tu aku keluarkan sebab tak berbaloi pakai itu, takut pecah kan. Aku akan masukkan dekat crankcase original ES5 Dream. Dan aku pernah cakap untuk masuk crankshaft racing J4 kat crankcase ES5 Dream kena modi dekat shaft ni. Kena pakai shaft racing. So nanti aku akan buka, aku tunjuk macam mana. Ni shaft racing dah ni. So dia boleh pakai tanpa sangkut lah. Okey, sebelum tu kita kira stroke dia betul tak sama dengan sebelum ni, iaitu 57 lebih 57.5. Kita target 57.5 lah. Okey, so okey, aku prepare dulu. Okey, dah ready. So ni piston dia. Piston dia ketat juga ni nak gerak. Okey, so yang ni kita turunkan paling bawah lah sampai tak gerak. Okey, dah paling bawah dah. Paling bawah. Kita akan ukur lah. Kita akan besarkan dulu, keluarkan dulu yang ni. Sepanjang target kita lebih pada 57 lah. Dekatlah kita panjangkan macam biasa. Okey, 59 blok ya. Lepas tu kita tolak. Okey, dah. 57.4, 57.5 lah. Memang stroke dia panjang. 7.5. Sebab yang ni seperti aku cakap, dia ada deck clearance keluar sikit. Tapi yang ni aku buat cukup-cukup makan lah kat sini. Mungkin kurang atau lebih sikit lah. Tapi memang kuat ngam-ngam. Tu aku pelik. Sebab bila masuk crankcase ni, tak perlu lapik gasket apa semua. Dia memang tepat-tepat. Lebih sikit sangat lah. Itu kan lebih. Benar 1.2 kan? Ni tak. Macam lebih dia sikit sangat. Macam cukup ngam-ngam lah. Lebih pun lebih 0. berapa je. Ngam-ngam. Lagipun ni adalah head lain. Blok lain. Blok espada. Jadi orang kata blok espada ni memang tenggelam sikit piston dia. So memang kalau masuk kat sini ngam-ngam lah. Tak ada gasket langsung, dia ngam-ngam. Kalau masuk gasket dengan 0.5 macam tu. So nanti aku buka kat mana yang kita kena modi dekat sini kalau kita nak pakai crankcase ES5 Dream yang ada oil pan shaft tu. Oil pan shaft yang sangkut tu aku cakap kan. Okey, nanti kita tengok. Okey. Sebelum aku buat kat habis, aku buka yang ni dulu. So nampak tak oil pan shaft tu? Kat bawah tu. Okey. Sekejap aku adjust. Okey, nampak tak ni open shaft ni? Okey, dia nyari-nyari nak kena tu kan. Tapi yang ni dah nipis lah. Okey, jadi kalau kita tak pakai open shaft tu, dia akan sangkut kat sini batang ni. Batang ni yang akan sangkut. Okey, dia akan sangkut kat batang ni. So nanti aku tunjuk dengan jelas bila aku buka habis. Okey. So yang ni lepas lah. Shaft, open shaft ni. Lepas sebab ni open shaft racing. Kalau yang original ni tebal. Nanti aku tunjuk beza dia. Siapa yang nak pakai crankshaft ni, crankshaft Arata J4 crankcase asal Dream,
memang boleh pakai crankcase asal, tapi dengan syarat kena pakai oil pump shaft racing. Yang sesuai jenama Sweet Ipoh. Yang tu so far buatan dia cantik. Sebab yang setengah jenama tu, dia oil pump shaft dia tak rata, dia lay. Dia macam naik turun berombak. Yang ni straight, cantik. Tengok. Aku buat. Tengok tak ada berombak langsung. Dia lurus gila. Okay, nanti aku tunjuk lagi. Aku nak buka habis dulu. Okay. Oh ya, dah. Okay, aku dah buka. Okay, ni crankcase. Dream belah kanan. Yang ni belah kiri. Yang ni belah kiri. So, aku tunjuk yang belah kanan. Okay, oil pump shaft aku dah cabut. Okay, beza Ni oil pump shaft racing Dia halus, nampak? Sekejap, tak boleh fokus pula. Dia halus. Nampak? Dia dah kecil kan. Dia khas untuk jet 3 sebenarnya. Tapi yang ni jet 4. Mengapa lepas? Sebab dia pakai pin saiz kecil. Pin dia ni saiz 22. Standard 25. Jadi bonggol dia lagi terkeluar. Jadi dia ni, walaupun jet 4, bonggol dia terkeluar dia ni sama dengan jet 3. Walaupun dia jet 4. Sebab pin dia kecil. 22. Okay. Daripada 25. So 3mm je dulu dah kurang. Okay. Jadi 1.5 je lah gap dengan tu. Jadi boleh lepas. Ni jet 3. Okay. So sebelum tu aku tunjuk yang standard punya. Kenapa sangkut? Okay. Ni yang standard punya. Standard punya nampak beza. Tebal kan? Okay, jarak dia sama lah. Ni sama, panjang dia semua sama. Cuma dia gemuk. Nampak? Dia gemuk. Memang tak lepas. So, aku akan masuk yang standard dulu kat sini. Okay. Okay, ni standard. Ni standard punya. Ni belah oil pump. Ni oil pump belah sana. So, tengok aku masuk. Okay. Oleh kerana labu ni saiz standard. Jadi, kedudukan sini tak sangkut. Yang sangkut ni kat bonggol ni. Nampak bonggol dia terkeluar tu? Nampak bonggol dia terkeluar dalam 1mm macam tu. Okay, so aku akan masuk. Okay, sekejap. Masuk rapat. Okay, dah masuk rapat. Masuk rapat. So, nampak? Tak bergeser kan? Tapi, nampak? Nampak? Kok tak lepas. Tak lepas. Tak lepas. Nampak? Tak lepas. So, aku masuk yang racing pula. Okay, masuk racing Nampak? Dia lepas. Lepas. Mungkin kata sebab aku angkat ni. Ni center lah. Yang tadi tu kalau masuk aku tak center pun sangkut juga. Yang ni kalau kita tak center memang sangkut sikit-sikit kan manja. Tapi nampak kedudukan ni kita kena duduk tengah. Kan tadi kan aku dah pasang complete tadi kan. Memang tak sangkut. Dia kalau tengah memang tak sangkut. Sebab tu dia cukup-cukup makan je. Kalau tengah memang tak sangkut. Okay. Tengah tak sangkut. Kalau bawah ni memang sangkut lah. Ni sengit ni. Ni tengah. Macam tu. Okay, nampak? Okay. Tak sangkut Okay, sekali lagi. Orang kata mungkin aku buat sengit tu sangkut. Siapa yang pasang ni pernah tahulah. Sekejap. Okay dah. Tepat tengah. Sangkut. Aku buat tengah pun sangkut lagi. Nampak? Ni tengah sangkut. Tak boleh. Nampak? Sangkut. Tak boleh. Tak lepas. Memang kena lay. Kena pakai yang racing jet 3. Sebab aku dah pasang gitu. Pasang dengan blok siap memang sangkut. So kena pakai yang jet 3 confirm. Lepas lah. Syarat dia. Sebab tu kalau kebanyakannya terus tukar kelas 1. Tapi kelas 1 masalah dia tak susah nak dapat ori motor tu. Kenapa? Okay, sini kita terangkan sikit kenapa ori motor kan nak sangat. Ori motor ni barang yang second hand sebenarnya. Asal motor. Sebab logam ni dia kalau orang belajar material, dia ni heat treatment lah. Kalau makin kita pakai lama makin keras. Sebab dia panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk, dia akan keras. Sebab thread dia ni bila kita ketatkan skru kita rasa sedap, berkemas je. Kalau yang besi-besi baru ni kita ketatkan, kalau lebih sikitnya thread dia rosak. Sebab lembut besi dia masih lagi lembut. Dan motor aku ni dah 2007 sekarang 2021. So 14 tahun lah. 14 tahun dah enjin ni. Jadi keras lah. Jadi yang ni sesuai untuk yang kita nak model heavy-heavy sikit ni. Sebab logam dia keras. Crankcase dia pun keras. Ori motor kan. So confident sikit. Jadi aku dapat saranan daripada orang ni kata pakai oil pump shaft racing. Baru lepas. Jadi aku beli yang dia orang bagi share kat Shopee tu. Sebab tak semua brand cantik. Brand ni memang lurus cantik. Tak ada naik turun. Yang aku beli dulu, pernah aku pakai dulu, dia macam berombak naik turun kan. Jadi tak ngam juga. Jadi yang ni tak silap brand Sweet Ipoh rasanya. Tapi aku tak tahu sebab bungkusan dia tak ada jenama. Dia yang bungkus macam tu dengan plastik biasa je. Dengan kotak sekali. Dia kepit dengan kotak macam tu lah bungkusan dia. Tapi aku tak tahu dia punya jenama apa. Tapi Sweet Ipoh rasanya. Dalam iklan Sweet Ipoh. Tapi yang hantar ni tak ada jenama. Cuma rasanya Sweet Ipoh kot. Macam tu lah. SW Ipoh.
Okay, yang ni standard, yang ni jet 3. Mana-mana jet 3 pun orang kata lepas. Tapi aku ambil yang dia orang bagi link lah. Yang sahabat-sahabat share bagi link. So aku beli yang ni. Lepas. Jadi ni projek untuk next. Aku akan buat complete sebenarnya. Aku nak buat enjin sebiji lah, senang. Sebab malah nak kacau enjin yang asal sekarang ni. Malah nak alih-alih barang. Jadi aku kira-kira modal dalam tak sampai 1000 pun. Kiranya main kawasan ni banyak dah aku ada. Gearbox aku dah ada. Pakai gearbox standard. Barang dah ada dah separuh. Jadi kena tambah lagi separuh lah nak buat enjin sebiji. So barang-barang kemungkinan aku akan buat barang yang apa nama, second hand ke, macam tu masuk je. Yang dah pakai, yang dah teruji pakai daripada motor sekarang ni. So aku alih sini. Head semua blok aku pakai lah. So apa lagi persoalan tentang jet rod ni, berapa labu yang paling besar dream boleh masuk? Sebenarnya kelas 1 kot. Kelas 1 kira besar lah, paling besar lah. Sebab yang kau kena lay, kalau kelas 1 kau kena lay kat sini. Kalau masuk enjin kelas 1, belah kan kelas 1 yang belah sini kita tukar kelas 1 kan. Benda belah kanan ni kelas 1, opang kelas 1. So belah kiri yang belah nombor tu, ia akan sangkut dekat sini, atas ni. Kau nampak kan benda ni? Yang kau kena lay kat sini. Sebab dia akan sangkut. Lay sikit je, jangan buang. Kalau pakai kelas 1 lah. Kalau lagi besar, biasanya orang buang habis. Dream memang kecil belah sini. Kelas 1 dia dah besar belah sini sebab kita tukar belah kanan. So sini tak perlu adjust apa, PMP saja belah kanan. Belah kiri kena adjust kalau pakai crankshaft kelas 1. Itu je beza dia. Lepas tu sini kena masuk bush. Ada macam bush tembaga, tolak kat sini. Kalau longgar kena ketatkan lah dengan gam batu ke apa ke. Sebab bila dah convert kelas 1 ni, orang tak convert dah kepada dream balik, jadi orang matikan terus lah. Yang tembaga, bush tembaga tu, sama ada matikan dengan gam batu ataupun dia pakai teflon tape kalau putih tu untuk pipe tu. Maksudnya sebab teflon tu tahan panas. Okay, letak sini setakat enjin panas ni dia boleh tahan. So ketatkan dengan teflon. Okay lah. Sebab dia biasanya ada yang longgar, ada yang ketat bush tu. So lepas tu satu lagi orang tanya, kalau bearing ni longgar, kan bearing kan gerak kita masuk shaft tu kuat, keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Kalau shaft tu keluar masuk keluar masuk, keluar masuk keluar masuk, tak ada masalah lagi. Kalau atas bawah kuk kena tukar ni. Dia mana ni, sleeve ni boleh tukar ni. Ya, kalau hantar kedai dia akan lay balik, buang, masuk sleeve baru. Tak semua kedai buat, tapi ada buat lah kedai machine shop. Dia tahu lah, kalau ASY ni dia tahu lah sleeve ni saya berapa. So masuk sleeve baru je lah. Sleeve baru, rumah bearing ni cakap, rumah bearing baru. Jadi dia fit balik lah. Fit balik lah. Sebab dia ni dia tak fit ketat tau. Kalau kelas 1 dia ketat. Kalau ASY Dream, ia boleh masuk tanpa kita panaskan lah. Ni pun boleh tarik gitu je. Okay. So yang ni memang lepas lah untuk ni. So projek seterusnya memang pakai crankcase Dream. Sebab orang cakap boleh pakai. Ada yang pakai Arata ni memang pakai crankcase Dream. Ada pesan yang kata lepas cuma pakai open shaft racing sahaja. Itu saja kata lepas, tak ada masalah dia kata. Okay, cuma dia kata ramai orang cakap top speed tak ada sangat, RPM tinggi dia tak pergi crankshaft ni yang asal lah. Tapi untuk aku ni aku tak dapat nak full throttle lagi sebab aku pakai half throttle pun dah minta gear. Tapi oleh kerana dalam pantang aku tak nak sebab risiko tinggi aku takut crankshaft ni jam. Jadi nak selamatkan aku buka, aku buat projek baru ya nanti. Sebab crankcase aku rasa tahan, macam tak tahan, tak yakin lah. Okay, dengan crankcase baru. Jadi aku pakai crankcase lama. Yang ni keras. Confident lah ni sikit. Ni keras sikit. Yang ni. Sebab trade dia agak kuat lah. Dia punya tu. Sebab aku ikat trade pun kat barang baru aftermarket. Crankcase baru ni dia macam lembut sikit. So takut dia longgar. So untuk projek seterusnya memang aku convert balik lah. Memang pakai 100% Dream. Lagipun memang crankshaft Arata Jet 4 ni memang pakai memang dicipta untuk crankcase asal. So ikut spek dia lah. Sebab ada orang tanya kata apa tak pakai crankcase asal bang, gini-gini. Jadi aku rasa macam okey tak apalah, memang pun cadang untuk buat tu crankcase asal awal-awal projek. Cuma aku saja nak rasa kelas 1 punya crankcase. Okey. So sekarang ni kalau tanya untuk spek aku sekarang kat motor aku adalah pakai 56 kelas 1 lah. Spek aku 56 kelas 1 sebab aku boleh crankshaft kelas 1 betul. Aku buat memang kelas 1 betul. Cuma blok aku lapik 6mm lah. Tanpa pakai gasket blok, pakai gasket scraping tu, gasket kertas tak pakai, semua pakai plate gasket besi, gasket alloy 6mm terus PMP pakai gam je. Okey, yang tu okey lah, tak ada apa masalah, tak ada leaking, so far okey, semua performa okey, cuma tak boleh lawan yang ni. Yang ni memang padu gila. Aku dah pakai, memang padu gila. Sampai aku takut nak pakai sebab dia kuat gila dia punya top bawah. Kalau kita tambang gear tu 1/4 throttle gear 3 baru sedap. Kalau gear 2 tu memang tak gear walaupun baru 1/4 throttle.
macam nak lagi. Macam gila ke, kuat ke tu yang ni. Memang betul lah, sebab ni orang tambah berapa timah, 1, 2, 3, 4 timah tambah. Offset dia pun dah berapa dah. Okay, kalau ni lurus tengok, dah timah kat sini 1, 2, 3, 4. Sengit kat sini lah untuk top. Timahkan ke sini, ke bawah yang untuk top macam tu. Ikutkan macam ni, nampak? Dia akan balas tu cepat lah. Balas tu sini, yang dia balas dah. Dia akan tarik, akan bantu tolak untuk tolak. Dia akan tolak lawan. Tolak ini akan tolak. Tengok dalam. Dia tolak kuat gila. Memang kalau bawa low RPM memang gegar. Dia kena RPM tinggi sikit baru hilang gegar dia. Sebab dia torque dia kuat sangat ni. Lagipun aku punya offset balancing factor dia dengan piston yang aku pakai masa aku test tu memang tinggi. 70%, 69% balancing factor. Memang kata torque dia kuat lah. Okay, memang labu ni lagi besar daripada piston punya counter force. Okay, situ je. So, hari ni simple je konten. Cuma menjawab soalan boleh tak pakai crankshaft, sebab crankshaft ni memang untuk dream. Kenapa tak pakai dream kan? Jadi orang nak tengok, ada yang nak beli crankshaft macam ni kat online. Alatlah harga dia 300 lebih. Jadi harga agak mahal, jadi orang nak tanya, boleh ke pakai bang? Sebab ni nak pakai crankcase dream. Boleh pakai dengan syarat pakai oil pump shaft dream yang racing punya, yang halus ni. Harga dia murah, bawah RM10 je. RM10 je online. Sebatang. Beli 2 batang tak apa. Dan orang kata tahan ke tak, aku pun berdasarkan testimoni, kawan-kawan cakap tahan. Sampai sekarang dia pakai okey. Tahan okey kata. Tak ada masalah. Sebab dia pun bukan nak kuat sangat. Opan tu bukan berat sangat pun kata. Dia akan putus kalau dia berlanggar. Kalau dia bunyi sikit-sikit manja geser, terpaksa kena lay sampai tak bersentuh. Yang jadi patah putus semua sebab dia berlaga dengan crankshaft. So memang clearance dia cantik lah. Berapa clearance dia tu, ambil feeler je lah. At least kalau ambil feeler, kita ukur jarak dia 0.5 cukup lah, 0.5 mm dengan yang tempat nak sangkut tu. Tapi aku tengok dengan mata kasar jauh. Jauh sangat berapa mm tu. Jauh lah. Memang lebih pada 0.5 mm lah. Kalau kembang pun takkan kena dengan shaft tu. Memang dicipta dah tu. Lagipun Arata tu memang ditulis kat kotak tu, boleh pakai. So itu saja untuk hari ni. Simple je topik kita. Boleh tak crankshaft Arata J4 masukkan case original dream, case asal yang dikatakan dalam iklan lah. Sebab iklan kan boleh tu. Jadi orang confuse. Kenapa tak pakai kan? Ke tak lepas bang? Kan? Aku pernah cakap mungkin tak lepas. Aku kata lepas, cuma seeloknya tukar class 1. Tapi bila aku pakai class 1, biasalah case class 1 tu aku beli aftermarket. Jadi case tu macam lembut sikit, baru lagi kan. Baru keluar kilang. Jadi takut tak tahan dengan kuasa yang dia hasilkan. Memang kuat dia punya top. Okay. Jadi itu saja untuk hari ni. Semoga bermanfaat lah. Okay. Video aku kali ni pendek je. Berkaitan dengan tu je. So, review tentang crankshaft custom ni. Yang custom memang sangat kuat. Dan aku rasa tak berbala kalau pakai dekat crankcase baru tu. Aku takut pecah. Jadi aku masuk kat crankcase dream. Aku akan buat projek baru lah. Tapi full aku buat engine baru. Bila barang dah cukup, akan buat video full pemasangan setiap komponen. Jadi masa tu kita boleh kenal lah barang-barang ASY Dream. Yang mana tak pernah kenal dengan ASY Dream ni. Kenapa seronok pakai ni? Bukan laju betul pun, bukan laju boleh lawan Superbike bukan pun, tapi dia seronok main benda ni sebab barang dia murah dan barang dia sampai sekarang ada, boleh cari. Dah banyak dah barang R&D. PMP lah sekarang ni. Kalau kategori ASY ni banyak PMP dah. Kalau yang motor-motor baru semua kebanyakan R&D lagi. Barang tu rare lagi. Barang racing dia banyak susah nak dapat. ESY ni berlambak lah. Macam-macam, siapa pening kepala nak pilih yang mana kan. So seronok kalau nak belajar pakai ESY Dream lah. Nak belajar bagi yang dah ada. Sebab ramai yang dah ada Waisuku, yang dah Superbike pun ada. Superbike 250 tu pun baru nak start. Sebab selama ni dia hantar kedai. Tapi nak belajar juga. So beli sebiji motor ESY Dream dan dia buat sikit-sikit. Buka pasang original balik. Buka tukar gasket pasang balik, hidup. Sudah okey dah. Dah boleh belajar tu. Makin timing semua. Lepas pada tu buka lagi, tukar pula barang. Okay, adjust sikit-sikit. Nak belajar boleh. ESY Dream sangat digalakkan. Kalau high power, barang dia agak mahal sikit. Sebab banyak barang high power sekarang ni macam susah nak dapat dah. High power. Sebab tu orang convert Dream. Dream paling murah lah barang dia. Sebab dia ni duduk tengah-tengah. Boleh convert class 1. Even high power mau convert dia. Tapi sekarang ni dia duduk tengah-tengah. Dia boleh masuk class 1. Tak ada masalah. Banyak yang boleh masuk class 1 lah sini. Dream memang popular lah. Okay, kalau ada modal lagi pakai Wave 125. Cuma Wave 125 ni
orang kata lain sikit lah. Dia memang untuk performa apa semua tu kan. Tapi masalahnya dari segi sentimental dia kurang. Sentimental dia lebih pada AS5. AS5 ni lain legend nampak. Walaupun AS125 lagi laju sebenarnya. Thailand pun pakai AS125 tapi lagi laju. Cuma dari segi sentimental orang tengok tu wah AS5. Gitu faham tak? Seronok main AS5 ni sebab dia sentimental value. Macam Vespa lah. Bila sentimental value Vespa ni lagi tinggi gitu maknanya. Tapi harga kau-kau lah. ES5 Dream ni dia tak mahal tapi seronok main. Modi dia kalau standard dia tak tu lah. ES5 Dream kalau kelas tangan tu orang lain macam dah tengok. Kelas tangan ES5 Dream kelas tangan tu lain macam dah orang tengok. Kalau motor-motor macam Wave 125 sebab dia ni motor dah nampak macam modern sporty dah. Dia tak petak, tak nampak kotak sangat. Jadi orang tak heran sangat kalau nampak laju pun. ES5 Dream lain. Memang seronok main ES5 Dream ni. Okay, itu saja untuk hari ni. Harap bolehlah menjawab persoalan. Crankshaft Arata. Kejap, aku ambil kotak dia. Okay, aku dah ambil kotak dia. Okay. Mana nak zoom. Okay ni. Ni crankshaft dia, original dia. Untuk crankcase Salsa Rhodes 94. Untuk block AS1 Dream Wave Dream Wave 100 lah. Jack Rhodes 4mm, 8mm. Tambah berat tu dia ada tambah besi kat sini tu. Kalau atas kalau korang pasang. Tarik je yang ni. Tapi Rhodes 94 untuk crankcase Salsa Dream. Ada yang Rhodes 90, Rhodes 100. Rhodes 100 tu kelas 1. Okay. Tapi ni untuk PMP crankcase AS1 Dream. Dan aku tunjuk tadi lepas dengan syarat pakai ni dengan syarat pakai ni. Ini saja. Yang lain semua pakai original. Original pakai, kalau kau pakai block 53 pun semua boleh, tak ada masalah, PMP je. Cuma kata crankcase crankshaft ni boleh masuk, tak ada masalah sebab labu dia kecil. Labu ni original size 89, 90 je. Labu dia tak ada korek, tak payah korek ni. Belah sini pun tak payah korek apa. PMP sahaja dan pakai open shaft racing, okey. Itu sahaja boleh masuk. Dari segi ukuran, dari segi balancing aku tak tahu kalau kau orang pakai yang original. Sebab aku ni dah custom tambah berat. Untuk bagi tok kau-kau punya, memang kau-kau punya bagi tok memang bergegar motor aku. Pula sikit zoom itu naik. Pula sikit respon dia gila padu. Memang cantik lah, memang puas hati lah. Antara dekat specialist itu memang puas hati. Harga pun puas hati. Itu aku rasa sayang kalau pakai kat crankcase murah-murah ni kan. Jadi pakai yang original, crankcase original rasa confident sikit. Sebab crankcase original ni materi dia agak keras sikit. Okay. Itu saja. So lepas dia lepas cukup makan, memang lepas cantik. Itu saja. So ingat ni untuk crankcase Salsa Rhodes 94 Arata ni yang baru ni. Ni yang harga ni tipu je ni. Dia tulis kat tu sangat 300 lebih boleh dapat online. Kalau beli kedai bukan harga ni. Beli online 300 lebih Arata ni. Okay, rod dia sangat keras. Rod dia confident lah memang. Sebab tu kalau crankcase ni lembut, aku takut rumah bearing tu bergegar longgar nanti. Okay. Itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.